dengan TP yang anda capai. Kamu perlu kemukakan evidence. Jadi evidence itu merujuk kepada poin-poin yang kamu capai lah. Kalau anda tak puas hati juga, apa lagi yang kita nak buat kan? Kita cikgu pun bukan Tuhan. Okey, kita tak boleh nak terus berikan markah anda berdasarkan penilaian yang subjektif. Ini sekarang agak objektif. You buat, kamu dapat markah. Kamu tak buat, tak dapat markah. Untuk kuis satu, cikgu nak ucapkan tanya juga sekali lagi seperti yang tadi cikgu dah tunjukkan Yenting ni ya. Ya, banyak isu timbul. Cikgu, saya tak boleh nak lukis di dalam Google Doc. Itu bukan isu sebenarnya. Isu dia nak ke tak nak hantar je. Jadi, sesiapa yang ada isu untuk buat Google Documents, nak type, saya rasa tak ada masalah. Lukis ada masalah kan? Fikirkan jalan. Kreativiti anda akan menjadi penentu ya. Sebab sekarang zaman PDPR ni, tak ada satu panduan yang khusus untuk Google Classroom sebab cara berbagai. Okey, jadi minta tolong hantar dan tanya kepada mereka yang hantar. Kuis satu ya. Ada lagi 5 orang yang belum hantar dan cikgu perlu sebutkan nama di sini ya. Anis Amira, Wenhan, Hashika, Kei Chuan dan Noor Anis Natasha. Okey, cikgu percaya kamu tak hantar mungkin kamu tak yakin dengan kerja anda saja. Tapi tak yakin pun perlu hantar. Kamu tak hantar, kamu tak akan dapat markah. Tolong buat sedemikian secepat mungkin. Walaupun dah lewat, okey, kamu hands in lewat, kamu tetap dapat satu markah lah. Tolong hands in lah. Tolong belajar menyesuaikan diri di norma baharu ini. Okey, jadi untuk hari ini, cikgu telah memberikan anda kuis yang baru. Murid-murid sekalian ya. Sekali lagi terima kasih Pak Cihin sebab mengingatkan cikgu. Kalau tidak cikgu shock sendiri cakap 1 jam kan. Memang sedih ya. Jadi untuk kuis 2 ini, cikgu dah berikan pada anda semua. Seperti yang arahan nanti kamu boleh baca sendiri. Kalau kamu tak boleh buat dalam Google Doc, kamu boleh jawab, cetakkan PDF itu keluar. Benda sama je. Jawab, snap gambar. Bukan hantar melalui WhatsApp ya. Hantar melalui Google Classroom. Hands in. Okay? Hands in lah. Tolong buat betul-betul lah. Sebab benda ini, kalau anda tak buat, tak dapat markah. Yang kuis ini agak berat ya. 30 markah ya. Dah siap tuliskan poin kat sini. Kalau anda lagi tidak lagi mengambil serius, nanti TP anda rendah. Cikgu pun tak tahu nak cakap macam mana. This is what I can help you so far. Okay? Jadi sampai sekarang, ada ke tak antara kamu yang ada masalah untuk menghantar kuis? Ada ke tak? Cikgu bukakan sekarang dalam 3 minit. Siapa antara kamu yang ada masalah untuk hantarkan kuis? Okey? Kamu boleh hantar kerja sekali lagi dalam bentuk gambar. Melalui kamu cetakkan PDF dia, kamu tulis, hantar, cikgu terima. Cikgu tak akan marah kamu, malahan cikgu akan puji kamu sebab anda berusaha. Jadi, siapa lagi ada masalah? Okey. Kalau tak ada respon, cikgu anggapkan apa yang cikgu sebut sekarang, semua faham ya. Kita mencapai satu persetujuan. Jangan nanti kata, oh cikgu, saya tak tahu. Ya, faham. Ya. Thank you. Apa siang thank you. Okey. Kita akan sambung hari ini dengan apa yang kita patut sambung terusan. Maksudnya bab 1 itu kita cuba habiskan, tengok mana yang kita berhenti. Tapi fokus kita hari ini penting ya. Pertumbuhan prima. Okey, pertumbuhan prima. Dalam bahasa Melayu yang senang kata, macam mana tumbuhan memanjang. Bukan menebal ya. Menjadi panjang. Lebih panjang. Lebih tinggi. Okey. Tisu meristem. Okey, kalau kamu tengok buku surat ke-6 ya, buku teks anda. Kalau kamu tak boleh baca skrin, tengok buku teks kamu ya. Kita fokus khususnya pada meristem apex pucuk dan meristem apex akar. Okey. Kalau murid-murid semua tengok, okey. Kalau anda tengok sekarang dalam gambar raja, kita dah ceritakan minggu lepas ya. Sekarang kita nak pergi zone-zone dia. Apa zone cikgu? Okey. Apa maksud zone kan? Sorry ya, ni dia. Khususnya hujung-hujung ni. Jadi, macam mana dia memanjang? Jadi, cikgu, saya tahu. Mitosis. Ya, mitosis. Tapi adakah tak dia begitu senang? Sebenarnya tidaklah.
Jadi anda perlu faham hari ini secara khas. Okey? Apakah zon pertumbuhan sel? Murid-murid sekalian, tengok muka surat ke-7 anda ya. Kalau kamu dah ambil buku teks tadi, kebetulan tadi cikgu pun berjumpa dengan mak ayah yang ambil buku teks lah. Cikgu sempat sembang juga mak kepada Shihin. Sempat saja. Tiba-tiba orang panggil kan, jadi kita jawab. Okey? Jadi kalau kamu ada buku teks nanti, sila guna secara bijak. Okey? Jadi dalam zon pertumbuhan sel, dia boleh dibahagikan kepada 3 bahagian. Jadi cikgu, sebenarnya saya tak berapa faham. Kita dah lukis dan kita nak cuba untuk buatkan anda faham. Kalau anda tengok pada skrin sekarang, secara kita punya pucuk apex berbentuk macam ni. Okey? Jadi cikgu, apa yang saya kisah? Kamu perlu kisah sekarang sebab ini adalah silibus yang anda perlu tahu macam mana sel-sel di hujung dia ini boleh memberikan pertumbuhan primer khususnya memanjang untuk sel untuk tumbuhan. Jadi cikgu pun lukis. Cikgu perlu lukis ke? Okey, macam ni lah. Biologi berbeza sangat dengan sains subjek khususnya fizik dan juga kimia. Beza dia yang pertama, bio, banyak gambar raja yang anda perlu lukis. Bukan pasal eksperimen, tapi dia lebih kepada penjelasan morfologi dan anatomi. Okey, jadi nak ke tak nak, anda perlu lukis dan anda perlu faham. Jadi kalau anda tengok dalam buku rujukan pun, banyak buku rujukan, dia akan bagi gambar raja yang melukis. Jadi ada ke tak anda perlu tahu semua? Kalau boleh silakan. Paling tidak kamu perlu membezakan tisu yang berbeza. Cikgu ulang, tisu yang berbeza. Okey, contohnya saya bagi kamu gambar raja sel macam ni ataupun tisu macam ni. Tisu manusia. Kalau kamu dah belajar tingkatan 4, okey, saya bagi kamu tisu, contohnya tisu otot. Kamu tak boleh kata itu adalah tisu saraf ke, tisu darah ke, tisu epitelia ke. Kamu perlu nampak dan terus jawab dan mampu memberikan ciri-ciri sel tersebut. Okey? Kita telah belajar sel-sel tumbuhan pada minggu lepas. Kita telah bezakan sel-sel kekal untuk sel tumbuhan, tisu tumbuhan itu kepada beberapa jenis, antara dia tisu vascular, okey, tisu epitelia, epidermis lah, okey, bukan epitelia untuk kulit. Jadi benda ini kamu perlu bezakan. Kalau tak mampu nak bezakan, nanti susah, kita tak boleh nak jawab. Dan satu lagi, ground tissue lah, tisu apa itu, kalau kita tengok minggu lepas kita dah belajar kat sini, tisu asas. Okey, tolong memahami ciri-ciri dia. Soalan yang cikgu berikan dalam kuis tadi itu ada ya, soalan pertama itu soalan yang khusus dan lazim ditanya dalam SPM. Jadi, okey, ada 3 bahagian ya. Jadi, umumnya kamu akan nampak macam ni. Cikgu, jadi apa yang saya perlu tahu? Kamu perlu mampu label. Label zon 1, zon 2 dan seterusnya zon 3. Jadi paling tidak kamu sekarang perlu berikan cikgu satu konsep Zon 1 itu namanya apa? Oh, cikgu saya tahu. Zon pembahagian sel. Kalau anda belajar sekarang, kalau betul-betul tengok pada skrin je, pembahagian sel. Lepas tu kita zon pemanjangan sel yang kedua. Lepas tu pergi ke zon pembezaan sel. Okey? Ini zon 1, ini zon 2. Yang penting zon pembezaan ke belakang. Cikgu, pembezaan macam pernah dengar je. Ya, kamu telah belajar di tingkatan 4. Maksud dia, sel itu akan membezakan dari segi apa ya? Bentuk. Dari segi bentuk, contohnya. Kalau sel tumbuhan, kalau kita kata nak membezakan menjadi sel mesofil, sel daun, rasanya apakah organel yang patut banyak ataupun patut dijadikan padat dan banyak dalam sel tersebut? Siapa nak jawab?
Kalau satu sel tumbuhan yang mengkhusus di daun, khususnya daun, okey, rasanya sel mesofil logiknya, apakah organel yang patut menjadi padat ataupun banyak dalam sel mesofil? Siapa nak jawab? Ataupun juga nak sebut? Ya? Klorofil. Bukan klorofil, Faiza. Kloroplas. Klorofil itu pigmen dia. Kloroplas. Okey, jadi sebelum dia pergi ke sana, terima kasih Faiza. Jadi sebelum kita pergi ke pembezaan, jadi dia akan membahagi dulu zon pembahagian sel. Lepas pembahagi, dia akan memanjang. Jadi panjang. Jadi kenapa nanti panjang? Kamu pun tanya, Cikgu, kenapa sel binaan haiwan dan sel tumbuhan, sel haiwan itu nampak kecil, sel tumbuhan itu nampak lebih panjang? Sebab dia melalui zon pemanjangan sel di sini ya, kalau kamu nampak. Jadi, apakah perbezaan antara mereka secara ketara? Muka surat ke-8. Murid-murid sekalian, muka surat 8 ya, betul ya. Di zon pembahagian sel, okey? Dia berlaku pada meristem apex yang terdiri daripada sel-sel meristem yang giat membahagi secara mitosis. Okey? Jadi, rasanya, apakah ciri-ciri sel yang patut ada pada zon pembahagian sel? Apakah ciri-ciri yang patut ada pada zon pembahagian sel? Sini dia tak tulis jelas ya, tapi saya nak tanya secara am. Rasanya murid-murid apa yang kamu akan jelas? Siapa nak cuba? Sebab dia nak membahagi secara giat. Jadi rasanya apakah ciri logik daripada gambar raja yang dia bagi? Nukleus dia rasanya perlu besar ke kecil? Jonathan? Mitokondria yang banyak, baik. Itu sini nak. Jonathan ada, Jonathan? Nukleus macam mana? Okay, Jonathan ada? Where are you? John am I talking to myself again? Siapa lagi kat sini? Hello. Hello, ya. Okay. Besar. Nukleus perlu besar sebab dia akan membawa kandungan genetik yang selengkap boleh dan juga sebanyak bolehlah untuk menyenangkan proses pembahagian sel mitosis nanti. Apa lagi? Dinding sel mesti harusnya tebal ke nipis? Logik. Nipis. Setuju ke tak, Faiza? Setuju. Okey. Jadi bentuk ini semua, vacuum pun perlu harus kecil sebab dia nak bahagi dengan cepat. Jadi kalau vacuum dia besar, dia akan ambil masa lah. Jadi benda ini sepatutnya kamu boleh nampak. Cikgu, kenapa dia tak tulis dalam buku teks? Dia harap kamu boleh tulis sendiri. Dia cari dalam buku rujukan ataupun mendapat tafsiran sendiri. Lepas itu, dia dah bahagi sel, dia akan pergi ke zon pemanjangan sel menjadi panjang. Okey, sel-sel mengalami pertambahan saiz. Kalau tadi itu adalah giat membahagi, sekarang di zon pemanjangan sel, sel itu akan bertambah saiz. Okey, jadi cikgu, saya dah belajar sebelum ni, dinding sel itu adalah saiz, menyebabkan saiz tumbuhan tetap. Jadi macam mana dia boleh bertambah saiz? Tak logik. Okey, tak logik. Benda ini kalau kamu tertanya, bagus. Kalau kamu tak tertanya pun tak apa. Sepatutnya anda perlu jawab nanti pada masa akan datang dengan adanya hormon oksin. Nanti kita akan belajar hormon tumbuhan. Jadi, kamu perlu belajar sekarang, pertambahan saiz adalah berlaku melalui resapan air secara osmosis. Air masuk banyak dan juga nutrien ke dalam sel, tapi yang paling umumnya adalah air. Dan apabila dia simpan kat vacuum, menyebabkan sel itu bertambah saiz dan ada benda yang berlaku pada dinding sel menyebabkan dinding sel itu menjadi lembut sementara. Itu sabar. Cikgu tak sebut secara dalam kat sini. Tapi di sini kamu nampak, okey, air masuk banyak. Vacuum semua bergabung kecil menjadi vacuum saiz besar. Kalau kita dah tahu saiz vacuum besar, maksudnya banyak air, dia akan tekankan ke dinding sel. Dan ketika dinding sel itu menjadi nipis, ketika itu dia ada sesuatu perkara yang berlaku di situ adalah
kita panggil tindak balas dengan hormon tumbuhan, tapi cikgu tak sebut banyak. Jadi dia tekan, maka menyebabkan kita punya sel tumbuhan menjadi panjang dan lebar. Sebab tolak daripadanya. Cikgu, adakah tak dia berkait dengan tekanan segah? Tekanan segah dia. Okey, tapi yang kat sini dia fokus bukan tekanan segah saja. Dia menyebabkan, maksudnya kalau anda tengok gambar raja ini, menjadi besar sebab dia tekan dan dinding sel itu ketika something berlaku di sana menyebabkan dia boleh bukan kata berubah bentuk lah dan memberikan bentuk itu membesar. Okey? Siapa ada soalan untuk yang ni? Okey ah. Siapa ada soalan? Cikgu, kenapa kamu bazirkan masa untuk terangkat ni? Tolong ya, benda ini nampak senang tapi kalau dia ditanya dalam soalan, saya khawatir bukan semua orang yang boleh jawab tepat kepada selera skema jawapan yang disediakan. Kamu mungkin ada idea sendiri tapi jawapan sepatutnya perlu berdasarkan kepada konsep ini. Jadi kepada zon yang ketiga, zon pembezaan sel pula, dia terdapat sel-sel yang membeza. Cikgu, apa maksud sel-sel yang membeza? Di sinilah kamu akan jawab, sepatutnya mampu jawab, ya kamu dah belajar sel-sel kekal ataupun tisu kekal tumbuhan. Bentuk masing-masing berbeza. Kamu telah buat nota itu sendiri. Jadi, macam mana dia boleh menjadi beza? Kamu perlu faham bahawa sel-sel yang berbeza di tempat yang berasingan akan membuat fungsi yang berbeza. Kalau dia pergi ke tempat yang sepatutnya untuk menyimpan makanan, dia akan berfungsi untuk simpan makanan lah. Dia tak akan pergi ke sana untuk berfungsi untuk memberi sokongan mekanikal. Tidak. Dia ada fungsi-fungsi dia. Okey, kalau dia pergi ke bahagian, dia membahagi dan membeza di tempat kulit. Okey, kulit. Tisu epidermis, maka dia akan membuatlah fungsi yang sepatutnya untuk epidermis, bukannya buatlah fungsi untuk mengangkut air, menyimpan air, tidak ya. Jadi pembezaan berlaku menyebabkan bentuk dia diubah sesuai mengikut fungsi masing-masing. Jadi dia membentuk tisu kekal, di sini dah cakap berubah bentuk dan menjadi sel khusus untuk mempunyai fungsi yang spesifik. Okey? Jadi di sinilah menjawab kepada kamu mana datangnya sel-sel kekal. Siapa nak jawab? Mana datangnya tisu ataupun sel-sel kekal ni? Sekali lagi. Mana datangnya? Kalau orang tanya kamu secara am, siapa nak cuba jawab? Kita pergi ke Winnie lah. Winnie, boleh jawab Winnie? Tak boleh cikgu. Wow, saya nak tanya sel-sel khusus datang dari mana, you tak boleh jawab. Siapa nak bantu Winnie? Irfan? Irfan? Oh, minggu lepas je aku tak tanya lagi Chong Ming lah. Kita pergi Chong Ming juga. Chong Ming, ada ke Chong Ming? Boleh jawab Chong Ming? Kalau orang tanya kamu sel-sel kekal untuk tumbuhan datang dari mana? Apa rasanya kamu boleh jawab cikgu? Hello? Ada orang tak? Irfan dah tak jawab? Ada. Tak tahu cikgu. Wow, good lah. Rasanya Noning boleh tolong jawab Noning. Noning? Oh my god. Okay. Cikgu tanya sekali lagi soalan cikgu ya. Mungkin kamu cakap tak tahu itu, saya pun tak tahu kenapa tak tahu. Sebab soalan cikgu agak senang bagi saya lah, agak senang lah. Tisu-tisu kekal ni ataupun sel-sel kekal ni, maksudnya epidermis ke ataupun tisu asas ke, parenchyma ke, sclerenchyma ke ataupun tisu vascular kan, dia datang dari mana?
dia berasas dari mana logiknya? Apa jawapan yang patut kamu cakap kalau orang tanya kamu macam itu? Yising, boleh tolong tak? Dari mana ke? Dari mana? Dari mana mereka datang? Ya tisu kekal ni ataupun sel-sel kekal ni. Sitoplasma ke? Oh my god. Mereka datang dari tisu meristem lah. Meristem. Tisu meristem. Tisu meristem membahagi, faham ke tak? Lepas itu, apa akan berlaku? Akan membeza dan berubah bentuk. Saya tak lagi tulis lah. Proses yang dilalui dia mesti melalui zon membahagi, zon memanjang dan zon membeza, zon pembezaan lah. Jadi sekarang boleh faham ke tak semua? Cation boleh faham Cation? Allah, kenapa semua orang tak nak jawab ni ya? Fatin, boleh ya? Fatin boleh faham Fatin? Ya, faham. Kenapa kau siang pula? Faham pula. Okay, thank you kau siang Bukan, jadi benda ini nampak senang. Jadi seperti yang tadi Yisin jawab, cytoplasma pula yang keluar. Saya dah tanya soalan semula supaya semua orang dengar dengan jelas. Andai kata soalan berbentuk sel-sel kekal itu berasal dari mana? Kamu tak boleh cakap, cikgu. Okay? Kulit sel ataupun epidermis mesti datang dari epidermis. Tidak. Epidermis itu patutnya kamu dah jawab dia daripada meristem, membahagi, lepas tu membeza, mengubah suai bentuk, baru dia jadi epidermis. Nampak senang, nampak macam pusingkan point, tapi sebenarnya ini perkara yang penting. Kalau anda tak nampak, agak susah lah. Seperti soalan kalau cikgu tanya untuk tingkatan 4 ketika tak sempat buat kelas tu, tapi kalau cikgu tanya kamu, sel-sel darah dihasilkan dari mana? Sel-sel darah dihasilkan dari mana? Kebanyakan akan jawab, okey cikgu, sel darah itu hasilkan dalam salur darah. Tidak. Dia dihasilkan pada sum-sum tulang sebab di sum-sum tulang itu ada sel stem yang membahagi secara giat. Dia bahagi. Tapi cikgu, sel darah ada sel darah merah, sel darah putih, sel platelet. Semua beza fungsi, beza bentuk. Ya, dia mengalami pembezaan. Jadi dia mengalami pembezaan kat mana? Itu je cerita yang kalau nak pergi balik ke tingkatan 4. Harap semua boleh ikut ya. Siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Ya, ada soalan. Okey, eksperimen cikgu tak nak sebut dulu Kalau PKP masih lagi dijalankan, kamu tak boleh balik sekolah, baru cikgu minta kamu buat eksperimen kat rumah dan buat record dan buat juga record dan report nanti. Okey, sambung dengan pertumbuhan. Cikgu, saya dah belajar minggu lepas pertumbuhan ada 2, satu pertumbuhan primer, satu pertumbuhan sekunder. Bagus. Kalau kamu ingat, bagus. Pertumbuhan primer ialah memanjang ataupun menambahkan panjang lah. Pertumbuhan sekunder ialah menjadi tebal, bertambah diameter. Jadi, kamu perlu tahu pertumbuhan primer berlaku pada mana. Dia berlaku pada tisu meristem. Kalau apex, hujung, pucuk ataupun hujung akar. Pada hujung pucuk, primordium daun dan primordium tunas akan tumbuh membentuk daun serta pucuk baharu. Ini pun perlu tahu. Maksudnya dari mana datangnya daun. Jadi inilah dia. Cikgu, apa itu primordium? Primordium rujuk kepada tisu yang akan nanti membahagi dan membentukkan organ baharu mengalami pembezaan selepas tu. Di hujung akar iaitu bahagian jidal akar, akan menjadi haus. Cikgu, apa itu jidal akar? Nanti kamu akan tengok dalam gambar raja Cikgu tak pasti gambar raja ke mana. Kejap Jadi di hujung dia itu ada satu jidal yang di depan meristem. Kejap murid-murid sekalian. Nah, murid-murid sekalian, ini ya. Perlu tahu.
Jangan nanti terus label hujung itu meristem. Ini penting. Murid-murid. Nah, tengok pada skrin anda. Meristem di sini. Dia dilindungi oleh satu kulit yang tebal untuk ketika kalau dia memanjang, tak mencederakan meristem. Tisu meristem. Itu bahagian itu panggil jidal akar. Perlu tahu. Okey, jidal akar. Gambar raja ini juga menunjukkan bahawa lepas zon memanjang, saya akan mengalami pembezaan. Di situlah dia bentukkan vascular, tisu vascular, membentukkan cortex parenchyma. Siapa yang tak tahu apa itu cortex, tulis kat situ parenchyma. Okey, lepas itu xylem and phloem itu rujuk pada tisu vascular. Itu pembezaan. Maksudnya menjadi berubah bentuk ataupun mempunyai organel tertentu yang padat untuk menjalankan fungsinya yang tertentu. Jadi murid-murid sekalian, kita sambung ya. Untuk pertumbuhan sekunder, kita dah cerita minggu lepas. Okey? Pertumbuhan di batang dan pertumbuhan di akar. Tapi sebelum Cikgu pergi secara mendalam, Cikgu, apa yang saya perlu tahu untuk akar? Seperti yang Cikgu lukis minggu lepas. Kalau ini adalah akar, kalau kita buat keratan rentas. Okey? Minta sekali lagi nanti soalan ada tanya tau. Macam mana lukiskan keratan rentas? Jadi apa yang kamu nampak di bawah skrin? Okey? Di bawah skrin untuk keratan rentas akar. Minta tolong sekali lagi supaya memberikan sedikit usaha untuk lukiskan secara faham ya. Saya tak minta cantik tapi yang penting nampak jelas lah, kemas dan jelas. Okey, kita ada sekali lagi ada epidermis. Cikgu, epidermis satu lapisan sel saja. Ya. Kalau pada batang pokok dia menjadi peridermis tebal. Itulah kita panggil pertumbuhan sekunder. Yang kalau kamu hantar kerja secara ikhlas dan buat betul-betul lah, kamu akan nampak sekali lagi, ada pertumbuhan sekunder yang boleh berlaku pada epidermis, khususnya pada batang. Jadi kita punya tumbuhan akar. Ini akar, ada lagi satu lagi kat dalam endodermis. Dalam ini ada satu bentuk macam ni. Okey? Yang kita nak sebut sekarang paling penting dalam ini ialah xylem. Ya, dan phloem. Jadi Cikgu, apakah nama sel-sel antara epidermis ke endodermis? Apa nama sel ini? Jadi, jawapan dia senang. Dia boleh dipanggilkan sebagai tisu asas. Cikgu, apa tisu asas? Tengok balik. Ada 3 jenis tisu tu. Khususnya ini yang dikatakan parenchyma. Maksudnya mempunyai vakuum yang besar. Okey, untuk simpanan air, simpanan makanan. Dan juga, kalau ada cedera berlaku pada tumbuhan, maka tisu asas ni juga boleh mengambil alih fungsi meristem, membahagi. Tutupkan luka tersebut. Dia akan bahagi juga. Tapi ada syarat. Dia bukan fungsi utama dia membahagi. Kalau ada luka, barulah dia akan membahagi, tutup balik semula luka tersebut. Ataupun tempat puka tersebut. Sambung ya. Harap semua boleh faham ya. Buwen, boleh faham tak Buwen? Boleh lah itu, maksudnya lah itu betul-betul faham ke tak? Kalau tak faham, bagi tahu ya. Ambil masa sedikit. Okey, good. Jadi, kita sambung ya. Cikgu, hari ini kita nak sambung apa? Kita nak sebut usia. Tengok kat sini ya. Jadi, macam mana kita nak menjangkakan usia untuk sebuah pokok? Okey, kalau anda pernah tengok cerita macam-macam cerita Hong Kong kan? Ada satu cerita itu. Ya. Orang itu, orang moden, dia pergi zaman dahulu. Jadi dia terangkan macam mana dia nak tengok usia pokok.
Jadi usia bagi pokok yang hidup di kawasan beriklim sederhana dapat ditentukan berdasarkan gelang tahunan. English annual ring. Annual ring pada batang pokok. Seperti yang kita nampak lah. Gelang-gelang tersebut. Okey? Jadi, ketika kamu tengok gelang, gelang ada dua warna lah. Satu gelang berwarna gelap, satu gelang berwarna cerah. Ini ada silibus baru yang ditulis untuk anda, jadi tolong fahamkan Yang gelap pada musim panas, yang cerah berlaku pada musim bunga. Okey, hal ini disebabkan pertumbuhan sekunder berlaku pada kadar yang berbeza berikut musim. Pada musim bunga, apabila bekalan air dan cahaya mencukupi, xylem sekunder yang dihasilkan adalah besar dan berdinding nipis. Jadi dia berwarna cerah. Tolong faham jadi dia berwarna cerah. Pertumbuhan yang kurang sesuai pada musim panas dan kering, musim panas dan kering menyebabkan xylem sekunder yang dihasilkan adalah kecil dan panas. Jadi dia menyebabkan gelang itu berbentuk gelap. Berhati-hati Jangan cakap soalan akan tanya ke tak. Ada buku, dalam buku dah tolong faham. Maksud dia kalau soalan tanya kenapa gelang tahunan ada yang berwarna cerah, berwarna gelap, kamu perlu jawab. Tak boleh kata tak tahu dah. Okey? Siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Ifan nak jawab ke tak? Ifan dari tadi tak bagi lagi respon ni. Wenhan boleh, Wenhan? Okay. Aileen? Aileen? Boleh Okey, nanti kita tanya Alia juga sabar. Alia, Natasha sabar nanti. Okey, kita sambung untuk muka surat ketiga. Cikgu, apa itu monochord? Sabar. Bawa soalan ini kepada bab yang patut nanti. Monochord rujuk kepada istilah monocotyledon lah. Jadi, kamu sepatutnya dah dapat beza antara tumbuhan berbunga, monocotyledon berbunga, monocotyledon dan dicotyledon. Tapi itu bukan yang kita nak sebut sekarang. Okey? Jadi, cikgu, saya belajar sebelum ni. Monocotyledon ini biasanya dia tumbuhan yang kecil, lembut, tak besar. Jadi, walaupun kebanyakan tumbuhan monocotyledon tidak mengalami pertumbuhan sekunder, kebanyakan bukan semua masih terdapat sesetengahnya mengalami pertumbuhan sekunder seperti aloe vera. Okey? Dan juga kalau kamu tengok ini Dracaena yang dalam pasu bunga ini dan juga ini saya pun tak berapa macam agaf. Cikgu, apa itu SP? Nanti kamu akan belajar pada bab yang akan datang, biodiversity. SP stand for species. Species dia boleh berbeza. Okey? Selepas species itu yang kamu nampak depan itu, Dracaena, aloe dan agave itu genus. Nanti kita akan belajar masa akan datang. Okey? Jadi berharap anda faham, bukan semua monochord tidak mengalami pertumbuhan sekunder, tapi dia kebanyakan. Okey, yang keras, kalau dia dah menjadi keras, biasanya dia sudah ada mengalami pertumbuhan sekunder. Jadi apakah kepentingan pertumbuhan primer dan sekunder? Okey, murid-murid sekalian. Primer senang je. Primer biasanya berkait dengan panjang. Jadi kenapa dia nak menjadi lebih panjang, lebih tinggi untuk menyerap cahaya matahari dan menjalankan fotosintesis lah. Okey. Phloem primer juga dapat mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bahagian lain tumbuhan. Xylem primer dapat mengangkut air dan garam mineral. Dan xylem primer juga memberikan sokongan. Okey. Cikgu, macam mana xylem boleh memberikan sokongan? Saya ingat kelas cikgu cakap tisu asas kerenkhima yang memberi sokongan.
Ya, saya sebut scarenkima tapi Jeko tak cakap scarenkima sahaja. Tidak. Jeko cakap scarenkima memberikan sokongan. Seperti yang kita kata fiber lah. Okey? Pelawas. Tetapi xylem juga berfungsi selain daripada mengangkut air dan juga garam memberi sokongan. Perkara ini akan dijelaskan secara mendalam ketika kita masuk ke bab pengangkutan dalam tumbuhan. Ya, kita akan lukis tisu xylem dan macam mana air dan juga garam mineral diangkut di dalam dia. Kita akan sebut macam mana pembentukan xylem juga kita akan sebut. Okey? Selepas ini adalah kepentingan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder dia memberi kestabilan kepada tumbuhan. Cikgu, pertumbuhan diameter itu bukan dia jadi gemuk je lah. Jadi gemuk dia jadi lebih stabil. Okey, menambahkan diameter batang, okey, dan akar agar bersesuaian dengan ketinggian tumbuhan. Dia memberikan sokongan mekanikal kepada tumbuhan, menghasilkan lebih banyak xylem tissue dan tissue phloem. Jadi jangan salah faham pertumbuhan primer tak ada xylem. Pertumbuhan primer ada xylem primer. Ada phloem primer. Sekunder adalah kita punya panggil xylem sekunder dan juga phloem sekunder. Kalau kamu dah buat nota minggu lepas lah. Okey? Jadi apabila tisu untuk xylem khususnya menjadi makin banyak, dia akan menjadi tua dan juga menjadi, bukan, saya rasa istilah rosak ini mungkin kata salah, dia akan menjadi sel-sel yang mati. Mati tetapi masih boleh memberikan fungsi sokongan mekanikal. Okey? Selain itu, pertumbuhan sekunder juga menghasilkan kulit kayu yang kuat. Kalau kamu lukis dengan betul hari itu, kamu akan nampak batang pokok itu, bahagian kulit itu, epidermis itu menjadi tebal. Yang kita akan kata menjadi kulit kayu. Okey? Kalau saya nak minta soalan seperti macam ni. Apakah nama tisu yang membahagi secara giat di bahagian kulit batang? Siapa yang nak jawab? Apakah nama tisu yang membahagi secara giat pada kulit batang pokok? Siapa nak jawab? Alia Natasha ada? Alia Natasha buat apa tu? Kita ada ya, tak jawab ya. Okay, tapi tak apa. Kita pergi Yongyi, macam mana? Kalau orang tanya kamu sekali lagi, apakah nama tisu pada kulit pokok yang membahagi secara giat? Rasanya apa yang kamu akan jawab? Hello, ada orang tak? Hello? Hello? Oh, ini takut. Ya, tisu meristem. Kalau kamu nak kata meristem, saya akan tanya. Meristem itu ada kat mana? Meristem itu biasanya kamu akan kata meristem pada apex. Kalau meristem untuk pertumbuhan sekunder, biasanya kamu akan namakan dia sebagai apa? Cambium. Yongyi, cambium. Ingat ke tak cambium? Kalau anda lukis betul-betul hari itu, nampak ke tak yang kat sini, murid-murid sekalian yang saya hormati sekalian? Ini. Tengok dalam skrin lah, cambium. Gabus rujuk pada manakala, okey, kalau kamu nak kata cambium yang membentuk gelang cambium itu adalah cambium, tapi bukan cambium gabus, cambium vascular pada tengah-tengah. Yang kat luar ini dekat dengan kita punya epidermis, kita panggil cambium gabus. Yongyi, boleh faham Yongyi? Ya, cambium. Thank you Faiza. Jadi
itu dia seperti yang kita sambungkan sekarang. Kita cikgu nak sampai ke graf ya. Minimum cikgu nak sampai graf itu sila berikan sedikit masa. Jadi pertumbuhan sekunder juga membuatkan tumbuhan itu boleh hidup dengan lebih lama. Jadi apakah beza persamaan dan perbezaan antara pertumbuhan primer, perbandingan? Dia dah bagikan kamu dalam jadual, tak perlulah cikgu baca satu demi satu. Tetapi seperti yang tadi Yogi kata, cikgu, meristem salah ke? Meristem untuk pada kulit itu yang menjadikan kalau soalan kamu bagikan jawapan meristem salah. Sebab meristem ada dua. Untuk primer kita panggil meristem apex. Manakala tadi Faiza jawab cambium gabus itu meristem lateral. Okey, bezakan. Apex untuk pertumbuhan primer, lateral ataupun tempat dia lebih khusus cambium vascular, cambium gabus itu adalah untuk pertumbuhan sekunder. Okey, pertumbuhan primer untuk memanjang, itu untuk menebal, berlaku secara jejari, menjadi diameter lebih besar. Okey. Pertumbuhan primer juga berlaku pada tumbuhan yang muda. Pertumbuhan sekunder hanya akan berlaku untuk tumbuhan primer yang telah berhenti ya, biasanya untuk pokok yang lebih tua dan matang. Lepas itu semua ada kat sini. Yang penting kat sini juga, pertumbuhan primer tidak mempunyai tisu berkayu. Cikgu, apa itu tisu berkayu? Sabar. Maksud dia, kalau kamu tengok pokok itu mempunyai batang yang akan digunakan sebagai kayu. Biasanya pokok itu adalah pokok tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder. Sebab dia ada ciri-ciri kayu. Cukup kuat dan cukup keras. Pertumbuhan sekunder. Okey. Dan juga untuk pertumbuhan sekunder juga yang kita panggil mempunyai gelang tahunan. Kalau untuk yang monocot biasanya tidak mempunyai gelang tahunan sebab dia tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Kebanyakannya lah untuk kebanyakan tumbuhan monocot tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Muka surat 15. Okey. Cikgu, apa itu tumbuhan monocot dan juga dicotyledon ataupun eudicot? Jadi benda itu kita nanti akan sebut juga pada masa akan datang, tumbuhan berbunga. Nanti kita akan belajar lah angiosperms. Okey, nanti kita akan belajar. Jadi baca pada muka surat nanti, muka surat 15 lepas 16, eksplorasi biologi. Okey, yang untuk memberikan anda idea semula apa itu mono dan apa itu dicotyledon. Cikgu, apa itu EU? Apa istilah yang bermula dengan EU di depan? EU maksudnya betul ataupun benar. Eudicot maksudnya dicotyledon yang betul. Cikgu, jadi ada dicotyledon yang palsu ke? Itu cerita tadi dah. Tapi EU itu maksudnya yang betul. Yang benar. Yang betul-betul lah maksudnya. Okey? Kita akan cerita nanti masa akan datang. Kepentingan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder dari segi ekonomi, ini pun tolong hafal. Kalau boleh, ambilkan masa sikit benda baru. Tetapi biasanya ditanyalah sebab kenapa kamu nak belajar pertumbuhan sekunder? Ya, pertumbuhan sekunder itu konsep dia menjadikan tumbuhan itu mempunyai ciri-ciri kayu, keras. Jadi dia menilai ekonomi yang tinggi untuk membuat perabot, buat rumah bot, buat juga ada yang boleh disesuaikan sebab kulit dan juga kayu dia boleh dibuatkan minyak. Juga apa itu resin? Resin dalam English. Nanti kita akan sebut bahasa akan datang juga. Resin. Maksudnya macam mana kata ya? Cecair melekit dan juga macam minyak. Bahasa yang dihasilkan oleh tumbuhannya yang mempunyai fungsi-fungsi dia yang boleh menjadi bahan komersial untuk menjadi macam varnish biasa guna pada kuku juga untuk buangkan apa panggil itu pewarna kuku, bahan pelekat, minyak wangi dan ubat-ubatan. Jadi kamu boleh tengok di Malaysia khususnya kita ambil macam orang Melayu kan. Orang Melayu banyak juga menghasilkan
produk berdasarkan kepada tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder. Okey? Jadi ada banyak benda di situ yang kamu boleh menjadikan anda mengaut keuntungan ataupun mencari duit. Jadi pandai-pandai nanti kalau siapa yang suka bio tetapi tak suka darah, anda boleh ceburi bidang untuk tumbuh-tumbuhan. Okey? Siapa ada soalan? Sehingga untuk sini. Murid-murid yang saya hormati, siapa ada soalan? Okey, kalau siapa yang tak ada masalah, jangan lupa contoh tumbuhan sekunder di Malaysia, scan dulu, tengok. Memang dia kat dalam dia ada bagi. Cikgu dah scan tadi dah. Siapa ada soalan? Irfan masih tak bagi cikgu respon. Irfan, are you okay Irfan? Ataupun kamu tengah buat benda lain sebenarnya? Oh, okey ya. Cikgu tanya kamu 2 kali soalan, kamu tak jawab ya. Sombong ya. Okey, Siti Nadia. Okey, Siti Nadia. Nadia? Siti Nadia? Are you there? Okay, good. Harap betul-betul semua faham ya. Kita cikgu pun tak nak buang masa. Cikgu, kenapa kamu tak gunakan nota pendek? Saya ada nota pendek, saya ada. Tapi sekarang sebab buku KSSM baru kamu, ada banyak aplikasi tau. Maksudnya ada benda soalan yang kalau ikut senior kamu, soalan kebat. Sekarang dia dah letakkan dalam bentuk gambar raja dan penerangan. Jadi kamu harus memberi fokus dan baca. Kalau kamu tak baca nanti tadi nak faham lah. Okey? Cikgu, macam mana untuk praktis formatif? Okey, nanti siapa nak buat nanti cikgu ajar macam mana nak buat. Sabar Kita sekarang nak pergi ke lengkung pertumbuhan. Lengkung pertumbuhan. Okey? Curve lah. Maksudnya growth curve. Sebelum dia pergi ke dia punya lengkung melalui graf itu, dia cuba terangkan bahawa tumbuhan dapat dikelaskan kepada tumbuhan semusim, tumbuhan dui musim dan tumbuhan saka. Okey? Jadi, kalau kamu sudah ada buku, pergi ke muka surat ke-17, tumbuhan semusim seperti padi, labu dan tembikai. Cikgu apa maksud tumbuhan semusim? Maksudnya, dia akan bercambah, benih dia bercambah. Apa itu semusim? Bayangkan saya bagi benih tumbuhan semusim, dia bercambah. Bila dia akan mati? Dia akan diakhiri dengan berbunga dan penghasilan biji. Maksudnya, biji benih bercambah menjadi pokok, pokok itu berbuah, lepas itu dia akan bye-bye. Dia tak akan kekal. Maksudnya dia tak akan tumbuh lebih panjang masa daripada 10 ke 20 tahun. Dia akan berbuah macam tu sekali, lepas itu melayu dan mati. Tumbuhan semusim Okey, mungkin kita hidup untuk semusim atau setahun. Cikgu, saya tengok banyak pokok keluar itu boleh hidup beratus-ratus tahun. Tapi dia bukan pokok tembikai, bukan pokok padi, bukan pokok labu. Biasanya pokok buah ini lepas berbuah, dia akan mati. Kalau kamu sebagai petani, atau petani kamu rasa sangat low class, kalau kamu sebagai saintis pertanian, kamu akan tahu bahawa selepas mereka berbuah, kamu akan fikirkan cara untuk cabutkan mereka punya batang. Biarlah mereka tumbuh batang yang baru atau bukan batang baru, maksudnya pokok yang baru supaya mereka boleh berbuah semula. Okey, macam kalau anda pernah tanam nanas kat rumah, nanas lepas berbuah, pokok itu perlu dicabut. Tanamlah pokok nanas yang baru. Okey? Apa itu tumbuhan dui musim? Okey? Macam pokok bunga balong ayam lah. Gambar Raja dah bagi itu. Kubis dan juga lobak merah bagi. Okey. Dui musim mengambil masa 2 tahun. 2 musim pertumbuhan untuk melengkapkan kitaran hidupnya. Cikgu, apa itu kitar hidup? Life cycle. Life cycle itu nanti secara am dulu. Bukan definisi, cikgu kata am. Kalau saya tak tanya apakah kitar hidup manusia, dari kamu sperma ovum membentuk zigot dah kan? Sampai anda bahagi embryo jadi fetus manusia. Jadi kita hidup satu manusia itu tamat bila? Okey, bila dia tamat? Ya, cikgu saya tahu sampai umur saya tua dan meninggal. Tapi apakah fungsi kamu buat? Kamu akan menghasilkan sperma dan ovum. Okey, lepas itu menghasilkan anak. Jadi itu satu kita hidup untuk satu manusia. Okey, jadi
kita hidup. Nanti kita akan cerita mendalam. Musim pertumbuhan pertama ialah pertumbuhan tampang, iaitu pertumbuhan struktur akar, daun dan batang. Manakala pertumbuhan kedua baru ialah pembiakan. Okey. Jangan kata manusia ada tumbuhan dui musim. No. Walaupun konsep lebih kurang sama, ada yang terfikir dah. Tetapi untuk tumbuhan dui musim, pertama dia hasilkan struktur asas dia dulu, akar, daun, batang. Yang kedua baru untuk pembiakan cikgu. Kenapa you gariskan pembiakan? Pembiakan di sini bermaksud untuk tumbuhan ada bunga, ada buah, ada benih. Jangan fikir benda lain. Pembiakan sekali lagi untuk tumbuhan, kita rujuk untuk tumbuhan berbunga, khususnya ada bunga, ada buah, ada benih. Itulah pembiakan. Yang kamu akan belajar nanti pembiakan tumbuhan. Bukannya pembiakan fikir pasal zakar dan juga alasli lain. Jadi pembiakan untuk tumbuhan, bunga, buah dan juga benih. Jadi setelah mengalami pertumbuhan tampang, proses pertumbuhan akan berhenti seketika pada musim sejuk. Apabila masuk musim bunga dan musim panas, pertumbuhan kedua diteruskan sebagai persedia untuk membiak. Contohnya seperti kubis, lobak merah dan juga pokok bunga balung ayam. Okey. Tumbuhan saka merujuk kepada tumbuhan yang hidup lebih daripada 2 tahun. Dan dia mempunyai jangka hayat lebih banyak. Okey. Dia ada 2 jenis lah, tumbuhan berkayu saka ataupun tumbuhan herba saka. Jadi apa maksud berkayu, apa itu herba? Herba biasanya rujuk pada hanya ada pertumbuhan primer dia. Maksudnya pokok itu akan lebih lembut. Tumbuhan berkayu, dia fokus pada pertumbuhan sekunder, maksudnya dia lebih keras. Okey? Jadi dia mempunyai struktur yang dapat beradaptasi dengan persekitaran dan perubahan suhu. Okey, contoh ada seperti rumput, pokok bunga raya dan pokok mangga. Jangan fikir tumbuhan saka mesti pokok besar. Tidak. Pokok yang kamu nampak dia boleh hidup untuk selama-lamanya boleh, kecuali kalau kamu pergi mencederakannya secara khas. Jadi, cikgu mesti akhiri kelas hari ini dengan lengkung. Bagi cikgu dalam 3 minit lagi, cikgu cuba bagi tahu apa benda yang penting terdahulu. Okey? Murid-murid sekalian, lengkung pertumbuhan ataupun growth curve penting sangat untuk topik khususnya haiwan dan juga sekarang tumbuhan. Maksud dia, macam mana kita nak tengok pertumbuhan yang berlaku pada sesuatu organisma. Okey? Kalau kamu tengok pertumbuhan dalam tumbuhan, okey? Ya, dia mematuhi sigmoid ataupun pertumbuhan sigmoid. Nanti juga akan ceritakan tingkatan apa lagi. Oh, bentuknya dia bentuk sigmoid. Okey? Sigmoid berbentuk S. Maksud dia kalau diberikan satu graf, nanti juga akan ambil masa lebih untuk hari yang seterusnya, dia berbentuk S. Perlahan meningkat, lepas itu meningkat mendadak, lepas itu stationary ataupun tidak berlaku pertumbuhan. Okey? Tetapi untuk tumbuhan ada sesuatu yang menarik berlaku. Menarik juga kata. Menarik. Apa dia? Iaitu dia akan menurun terdahulu. Untuk tumbuhan semusim. Sorry, tak nampak kan? Untuk tumbuhan semusim, dia akan menurun terdahulu. Penurunan jisim kering. Sebab apa? Benih itu, makanan yang disimpan di cotyledon, benih akan digunakan untuk percambahan sebelum tumbuhnya daun. Jadi, apabila benih ada, ini benih, apabila dia tumbuh keluar, dia punya, nanti kamu akan belajar juga, pucuk, okey, dan juga akar dia. Okey, pucuk itu dan akar dia. Kalau kamu belajar untuk ini benih, kalau ini benih, pucuk dia akan bernama sebagai plumule. Akar dia akan berjama sebagai radical. Kalau masa kecil lah, radical. Jadi apabila plumule dan radical ataupun batang masa muda dan juga akar muda itu bertumbuh, dia jisim akan berkurang sebab makanan diguna. Sehingganya plumule itu bertumbuh dan datangnya daun. Lepas ada daun, di situlah fotosintesis berlaku, barulah peningkatan jisim berlaku.
Okey, peningkatan. Cikgu, apa maksud jisim kering yang malar? Seperti yang kamu nanti belajar, cikgu akan sebut. Okey, lengkung as a sigmoid. Yang untuk haiwan, di sini yang malar. Okey, maksudnya kadar pertumbuhan sifar, tumbuhan matang pada peringkat ini. Dan last sekali, kenapa dia penurunan? Sebab dia dah tua dan akan meninggal. Okey, akan kadar fotosintesis rendah dan juga gugur. Untuk dwi musim, dwi musim, dia akan mengalami 2 lengkung sigmoid. No problem. Cikgu akan masa datang, cikgu akan sekali lagi sebut pasal apa itu sigmoid. Sabar. Kelas seterusnya cikgu akan sebut sigmoid. Okey. 2 kali. Nampak? 1, 2. Dia akan nampak, dia buat 2 kali. Jadi, perlu ingat yang untuk yang ini, manakala untuk pertumbuhan tumbuhan saka, okey, secara dia bentuk sigmoid, tetapi itu adalah pertumbuhan purata. Tapi sebenarnya dia mengalami pertumbuhan macam ni, bertingkat. Tapi bukan adisi sah. Kita tak akan sebut macam ni, dia akan bertumbuh. Sigmoid yang berkali-kali berlaku. Maksudnya ini satu sigmoid, satu sigmoid, satu sigmoid, satu lagi sigmoid. Sebab dia tak mati. Jadi, kalau kita buatkan satu pertumbuhan purata, sambungkan secara purata, dia akan berbentuk lengkuk macam ni. Kadar pertumbuhan adalah tinggi pada musim bunga dan musim panas. Cikgu akan bagi soalan yang sesuai pada masa akan datang. Kadar pertumbuhan menurun pada musim sejuk. Okey? Jadi musim bunga naik, musim sejuk perlahan. Bunga. Lepas itu sejuk. Lepas itu bunga, sejuk. Bunga, sejuk. Bunga, sejuk. Macam tu. Jadi harap kamu, kalau kamu tengok dalam tulisan yang cikgu tulis pada skrin itu, nampaklah bahawa pertumbuhan purata ini sebenarnya merujuk kepada jujukan sigmoid yang kecil. Maksudnya sigmoid macam tu. Berlaku sepanjang hayat. Siapa ada soalan? Kalau kamu ada soalan tanya cikgu apa itu pertumbuhan sigmoid terbaik. Ini yang cikgu akan sebut dalam kelas Jumaat ini. Ambil bab ke tingkatan 4 sikit. Okey? Murid-murid yang saya hormati, siapa ada soalan? Sebelum cikgu tamatkan kelas hari ini. Siapa ada soalan? Tiada. Jelas ya? Ataupun cikgu cakap terlalu perlahan? Jelas. Jelas ya? Jadi saya harap semua orang nanti kalau ada masa bukakan Google Classroom yang sekali lagi. Kejap ya. Cikgu nak tamatkan kelas hari ni. Aduh. Cikgu sekali lagi telah berikan anda kuis. Tolong jawab, hantar. Siapa yang rasa typing dia okey, nak type dalam Google, silakan. Cikgu dah bagi dalam bentuk yang dokumen ni, nanti kamu type je. Buka je Google Doc. Kamu boleh type kat dalam. Okey? Kamu boleh type jawapan kat dalam dan bagi cikgu. Lukisan, fikirkan dalam. Cikgu, saya tak payah fikirkan. Ini untuk masa depan kamu kalau sampai bila-bila masa kita pun tak tahu. Anda kata masa akan datang, kalau masuk universiti, diminta buat. Jadi, buatlah sekarang, belajar terdahulu. Okey? Jadi, sebelum cikgu tamatkan kelas juga, cikgu minta semua orang sekali lagi buka cam. Saya tahu anda tak suka, tapi boleh buat. Jadi, minta tolong semua ya. Untuk cikgu mengambilkan gambar anda secara halal ya. Ya Allah, Yonggi je kenapa bagi gambar baby. Aduh. Okey, yang lain sekali lagi. Okey. Dalam yang lain mana? Irfan pun tak nak tunjuk. Buwan pun tak nak tunjuk ya. Okey, tak apa. Minta tolong. Tolong siapa kat sini. Okey. Jadi aku minta izin dalam kiraan 3, 2, 1.
Okey. Okey, ada soalan lagi ke tak? Yang lain? Ada soalan lagi ke tak? Ada, saya nak tanya apa yang ibu saya cakap dengan kamu. Oh, ibu kamu cakap saya je ke hai, je apa khabar, macam tu je. Ya, ayo. Macam tu je, apa lagi kamu expect? Yang lain, itu nantilah baru cakap. Yang lain, siapa soalan? Morning, okey morning? Okay, okay. Okey ya. Jadi, kalau tak ada masalah, Jeku tamatkan kelas hari inilah. Di sini saja. Terima kasih sebab setia ikut ya dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga kepada Cik sebab mengingatkan Jeku tak buka mic. Sangat penting. Terima kasih ya. Okey. Itu saja daripada saya. Jumpa lagi masa akan datang. 谢谢老师。 Terima kasih, Go. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Mr. C, I have a question. Speak, I'm listening. I'm still here, no worry. OK，你的 recording 是 record 这个 meeting 呢，还是你 screen record？我是 record the overcome something that when you speak, then only then it record. So you're recording the meeting 啦，就是你用